Salam guys, Muaz balik di sini. Selamat datang ke rancangan Tech Bebel, yang mana hari ini aku akan membebel-bebel sikit. Macam biasalah, nama pun Tech Bebel kan. Maka pada hari ini kita nak bercerita berkenaan dengan Apple. Jadi seperti yang korang sedia maklum, minggu lepas Apple dia dah melancarkan beberapa device diorang terbaru, which is yang paling utama yang kita nampak ialah iPhone 12 diorang yang terbaru lah. So kita ada 4 iPhone, iaitu iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro dan iPhone 12 Pro Max. And untuk line up iPhone 12 kali ini, kita boleh nampak juga yang mana diorang memperkenalkan design yang terbaru. Memang perubahan yang agak drastik, iaitu dari segi dia punya rekaan dia tu kan, tepi dah macam rekaan iPhone 4S macam tu, memang style lah. Kemudian dia ada juga bagi pembaruan dari segi capability dia punya kamera, dari segi performance A14 Bionic dia orang tu kan. Kemudian dia orang juga ada memperkenalkan satu teknologi lama yang digunakan pada MacBook Pro dia orang dulu, and dia orang tukar pergi ke iPhone pula kan, iaitu teknologi MagSafe. Tapi semua benda ni dia tak berapa penting sangat sebenarnya, sebab yalah orang sebenarnya dia tertumpu pada satu tempat je. Sepanjang video pelancaran dia orang duk membebel pasal 5G lah, apa benda, screen semua dia orang duk bebel. Boleh kata hampir ke semua orang tertumpu pada satu bahagian je, iaitu bila dia announce yang mana line up iPhone 12 sekarang takkan dibekalkan dengan adapter kepala charger. So dalam kotak korang just akan dapat satu USB-C to lightning cable. Oleh itu, selepas habis je pelancaran tersebut, sepanjang seminggu ni korang boleh nampak dekat internet kan, macam-macam meme keluar kan, yang kata Apple ni apa benda lah, apa hal pula beli handphone sekarang tak ada kepala charger lah, apa itu lepas ni macam mana beli handphone tak ada kotak semua ke, macam mana kan. So benda ni dia macam jadi satu perdebatan yang hangat lah dekat dalam social media. And even aku sendiri pun pada mula-mula aku dapat tahu benda tu, aku macam macam tak percaya lah yang benda ni akan berlaku pada tahun ni, which is memang agak mengejutkan lah. And aku pun macam mula-mula tu rasa macam apa benda ni Apple ni, apa hal dia orang buat macam ni kan, tak cukup untung ke apa yang dia orang buat selama ni, jual harga phone harga premium tak untung ke? Kenapa sampai nak kena buang kepala adapter yang benda memang wajib perlu ada untuk kita charge smartphone kita kan. Tapi itulah macam aku cakap tadi, bila aku dah fikir dan aku rasa sebenarnya aku faham apa tindakan Apple ni. Bagi aku, apa yang Apple cuba buat ni sebenarnya adalah untuk mengubah kita punya culture, cara kita menggunakan pengecasan untuk kita charge smartphone kita. Sebab daripada mula-mula smartphone dikeluarkan, memang kalau kita nak charge smartphone macam itulah cara nak mengecasnya, kita kena cucuk. Walaupun hakikatnya teknologi wireless charging ni sebenarnya dah agak lama juga dalam pasaran tau. Aku rasa dah beberapa tahun dah. But benda ni macam tak kick off tau, sebab orang masih prefer untuk menggunakan pengecasan secara wire kan. Sebab iyalah, pengecasan secara wire ni sebenarnya adalah lebih bagus lah kalau berbanding secara wireless kan. Sebab pertama dia lebih pantas, lepas tu dia punya pengaliran elektrik dalam memberikan tenaga dekat smartphone tu pun lebih stabil, which is benda ni memang betul. Tapi macam aku cakap tadi, apa yang Apple cuba buat adalah untuk mengubah culture kita dalam menggunakan smartphone untuk pengecasan tu. Sebab tu kalau korang boleh perasan, dia orang memperkenalkan MagSafe tu, pengecasan secara wireless kan, just tempek je dekat belakang iPhone 12 tu kan, which is dengan MagSafe tu dia menyelesaikan satu masalah untuk wireless charging ni lah. Sebab selalunya wireless charging macam sekarang ni kan, aku ada pad untuk wireless charging ni, kalau aku nak charge smartphone aku kena angkat, letak macam ni, and then aku tak boleh nak gunakan smartphone aku sebab dia tak melekat kan. Bila angkat dia tak charging lah. Tapi dengan penggunaan MagSafe tu, disebabkan dia magnet, so dia menyelesaikan masalah bila kalau korang nak charge smartphone sambil menggunakan smartphone, dia dah boleh dah sekarang. So dengan penggunaan MagSafe tu, selesai masalah yang mana korang tak boleh nak gunakan smartphone bila korang buat wireless charging. And kemudian dengan penggunaan MagSafe ni juga, korang boleh nampak juga yang mana Apple cuba menggalakkan semua user dia orang untuk menggunakan pengecasan secara wireless instead of gunakan wire. So konsep ni dia lebih kurang sama juga macam dulu Apple buang audio jack. So masa mula-mula Apple buat benda tu, ramai orang memang kecam lah kenapa Apple dia buat secara drastik pergi buang audio jack kan. Sebab kita tahu yang mana mendengar konten menggunakan secara wired tu adalah lebih baik daripada menggunakan secara wireless. Tapi disebabkan Apple dia cuba untuk push pengguna dia untuk menggunakan earphone tu secara wireless kan, dia gunakan dia orang punya AirPods Pro tu semua. So dia buat keputusan secara drastik, dia orang buang terus port audio jack tu. And now sekarang korang boleh nampak hampir ke semua manufacturer smartphone Android dekat dunia pun buat benda yang sama juga. Dia orang buang port audio jack dia orang, lepas tu dia orang fokus dekat dia orang punya wireless system punya TWS lah. Yes, penggunaan TWS ni memanglah kau takkan dapat lah, benda memang serius lah, takkan sama macam korang pakai wired, sebab wired memang sentiasa king. But dalam masa yang sama juga, korang tak boleh nak deny yang menyatakan TWS ni tak bagus. Sebab seriously, TWS ni bagi aku memang sangat convenient kan. So macam aku sendirilah, instead aku nak dengar lagu dekat rumah aku ni, aku lagi prefer untuk mendengar lagu menggunakan secara wireless instead of wired berlimpah dekat badan aku kan. Aku hanya akan gunakan wired ni bila aku duduk dekat meja seorang-seorang kan, tak ada bergerak, barulah aku akan dengar gunakan wired. Sebab yalah, wired punya sound lagi bagus. But still
still bagi aku TWS adalah benda yang memang teknologi yang bagus lah, sebab dia memang memudahkan kita, memudahkan urusan seharian kita. Kemudian benda yang sama juga berlaku apabila Apple memperkenalkan notch kan, untuk sebab diorang nak dapatkan smartphone yang fully bezel-less kan. So kalau dulu kita boleh tengok smartphone memang dia punya bezel atas bawah tu memang gedabak besar, and kebanyakan manufacturer lain pun tak berani untuk memperkenalkan notch tu, sebab yalah notch tu kan buruk kan. Tapi disebabkan Apple ni dia adalah sebuah syarikat yang besar, yang syarikat yang gegasi, jadi bila diorang implement benda tu, dia macam jadi satu trendsetter. So korang boleh nampak lepas adanya iPhone X, kita boleh tengok manufacturer smartphone Android lain ni kan, semua diorang memperkenalkan notch juga kan, sebab nak dapatkan fully bezel-less punya screen kat depan tu. And now pada tahun 2020 ni, korang boleh nampak juga yang kebanyakan smartphone kita sekarang, smartphone Android memang dah tak ada dah bezel atas bawah tu. Memang kalau boleh senipis-nipisnya diorang nak buat, which is benda tu memang bagus lah. And aku suka jugalah untuk Android diorang tak ada lagi letak notch gedabak macam iPhone 12 tu kan. Sekarang pun dah pakai dot display. Itu movement yang bagus, aku memang sokong. So apa point yang aku nak cuba sampaikan kat korang ni? Point aku adalah Apple ni dia cuba menjadi sebagai push factor untuk sesuatu teknologi yang baru. Sebab kalau tak ada push factor tu, kalau Apple dia tak buang port audio jack, kalau Apple dia tak buat notch display tu, mungkin sampai sekarang pun kita masih lagi berpaut untuk menggunakan screen phone yang masih ada bezel, ataupun kita masih lagi berpaut untuk menggunakan audio jack. Walhal pada tahun 2020 ni, sekarang baru kita sedar yang mana menggunakan secara wireless TWS adalah lebih convenient, dan mempunyai sebuah smartphone yang fully bezel-less dia punya screen tu adalah lebih baik daripada ada bezel depan, atas dan bawah. Maka berbalik pada Apple dengan diorang punya decision untuk tidak lagi meletakkan adapter pengecasan dalam kotak tu, dekat sini apa yang kau boleh nampak, ini adalah cubaan Apple untuk membuat push factor yang terbaru, iaitu pada masa akan datang aku mengagakkan yang mana smartphone daripada Apple, mungkinlah iPhone 13 ke 14 ke, mungkin selepas ini tak ada lagi port pengecasan, maksudnya memang portless lah. So ini bermakna Apple dia akan cuba untuk push semua orang, semua manufacturer dekat dunia ni untuk fokus kepada teknologi wireless charging. So cubaan Apple ni untuk seorang yang memang sukakan teknologi, aku memang akan menyokong lah benda yang bagus, memang aku akan sokong. Tapi dalam masa yang sama juga ada juga tindakan Apple ni yang membuatkan aku macam mempersoalkan lah, kenapa sekarang, kenapa dia orang buat macam ni, kenapa tak buat macam tu kan. So ini aku nak cerita benda yang aku tak sokong pula. Pertama, kenapa iPhone 12 ni masih lagi menggunakan port jenis Lightning? Kenapa dia tak gunakan Type-C? Kenapa aku persoalkan benda ni? Sebab yelah, kalau korang ni adalah pengguna iPhone yang sebelum ni, korang tahu yang mana kalau korang beli tu, dalam kotak korang akan dapat adapter kepala 5 watt tu. Yang mana kepala adapter 5 watt tu dia hanya menyokong untuk kabel USB-A to Lightning cable lah. Hanya pengguna iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max je yang didatangkan dengan adapter fast charging 18 watt tu, yang dia menggunakan Type-C untuk charging ke diorang punya smartphone. Other than that, semua dapat adapter 5 watt USB-A. So kalau diorang nak buat benda ni, kenapa nak bagi dalam kotak tu USB-C to Lightning? Sebab at the end of the day, kalau korang laburkan duit korang tu untuk beli iPhone 12, korang terpaksa juga untuk invest untuk beli satu kepala adapter yang support untuk fast charging 18 watt tu. Otherwise, macam mana korang nak charging kan? Melainkan korang beli satu wireless charging pad ni lah. Tapi dia tak support lah 15 watt yang wireless charging tu. Maksimum yang dia akan support hanyalah 7.5 watt je, which is memang slow lah. Jadi sebab tu aku mempertikaikan, kalau dia nak buat movement ni, kenapa bagi port jenis Lightning kan? Kenapa tak buat Type-C? Jangan kata tak boleh, sebab dekat dia orang punya iPad Pro, dia orang gunakan Type-C. And keputusan Apple untuk masih lagi menggunakan Lightning ni memang tak lain tak bukan memang untuk bisnes lah kan. Memang mengarut lah cerita pasal nak jaga environment lah, apalah, tak nak orang beli adapter membazir tu semua kan. Sebab dia orang sebenarnya nak korang invest duit korang lagi untuk beli satu adapter 18 watt fast charger tu. Kemudian yang kedua yang membuatkan aku marah dengan apa yang Apple nak cuba buat ni, bila dia orang menggunakan environment tu untuk menjaga environment tu sebagai alasan. Sebab by this time kita tahu yang mana Apple sebenarnya bukan nak jaga environment pun, bukan nak, memanglah dia menjaga, tapi bukan itu faktor utama dia. Faktor utama dia adalah untuk mengubah culture kita. Dan kemudian dalam masa yang sama dia cuba untuk jimatkan kos untuk pembikinan, dan kemudian dalam masa yang sama juga dia menyelam juga untuk mengurangkan lagi kos untuk penghantaran, kos untuk distribution. Which is sebab itulah aku macam bengang lah
lah kan, kenapa dalam dia punya presentation tu dia orang duk sibuk cerita pasal environment lah, apa benda lah. Last sekali kau kena beli juga kepala adapter tu secara berasingan kan. Jadi itulah, bila difikirkan balik, apa tindakan Apple ni aku boleh kata agak make sense jugalah. Disebabkan dia adalah sebuah syarikat gegasi, syarikat yang paling besar dekat dunia ni, yang boleh buat trendsetter, boleh mengubah sesuatu. So dia orang menggunakan capacity dia orang tu, kekuatan dia orang tu untuk membuat satu push factor yang baru. Iaitu mungkin pada masa akan datang dia akan ubah culture kita daripada kita charging menggunakan wired. After this mungkin kita akan jadi normal untuk mengecas smartphone dengan menggunakan secara wireless. Benda ni dia macam the same reason lah why kenapa orang masih lagi menggunakan petrol and diesel untuk diorang punya kereta, sedangkan pada masa sekarang ni korang boleh menggunakan kereta jenis elektrik. Sebab kita tahu yang mana dengan menggunakan elektrik ni dia lebih baik untuk environment. But yet kita semua masih lagi berpaut dengan menggunakan petrol dengan diesel. Mungkin satu hari nanti bila dekat dunia ni dah tak ada petrol, dah tak ada diesel, barulah semua orang akan menggunakan teknologi elektrik ni lah. But selagi tak ada push factor, tak ada kerajaan yang mengharamkan penggunaan petrol ataupun mengharamkan penggunaan diesel, selagi itulah kita akan menggunakan teknologi yang lama. Sebab kita sebagai manusia ni, kita tak sukakan perubahan yang baru. Kita selesa dengan apa yang kita ada. So dekat sini, kalaulah manufacturer Android lain, diorang rasa macam diorang nak buat benda yang sama, benda yang apa yang Apple cuba buat dekat diorang punya lineup iPhone 12 ni, ataupun untuk lineup iPhone diorang yang akan datang, aku memang akan kata okay, aku sokong, memang dipersilakan. Tapi dengan syarat. Syarat pertama adalah untuk generasi yang pertama, diorang wajib untuk masih lagi membekalkan adapter kepala charger, and kemudian satu wireless charging pad. Dan dalam masa yang sama, diorang kena bagi tahu pada user juga yang mana ini adalah merupakan persediaan diorang untuk tidak lagi membekalkan adapter ni dalam kotak. So jangan buat macam Apple, pergi buang secara drastik. Kedua, aku juga nak diorang menambah baik lagi teknologi untuk wireless charging tu. So dengan penambahbaikan untuk teknologi wireless charging ni, tak adalah bila korang pakai tu rasa macam tersisih sangat kan. Tak adalah korang rasa macam rindu sangat untuk menggunakan secara wired kan. Sebab yalah, pada masa akan datang mungkin tak ada lagi port untuk penyiasan dah. And aku rasa itu je lah kot syarat-syarat dia kan. Korang rasa ada syarat-syarat lain tak yang patut diorang letak untuk kita berdepan dengan benda ni pada masa akan datang? Kalau ada, cuba korang komen kat bawah apa lagi kriteria syarat yang korang perlu ada kalau dia nak implement teknologi ni. Maka dekat sini, kesimpulan yang aku boleh katakan, aku rasa memang dah tiba masanya untuk kita maju ke hadapan. Dan untuk kita maju ke hadapan ni, aku nampak ada dua cara je. Satu adalah sama ada kita buat secara sukarela, which is benda ni dia memang akan ambil masa yang sangat lama. Ataupun yang kedua, kita buat perubahan secara drastik, which is benda yang apa yang dibuat oleh Apple ni lah. And of course lah, benda ni walaupun nampak macam tak make sense, aku boleh guarantee yang mana manufacturer Android lain pun memang confirm akan buat benda yang sama juga lagi setahun ataupun lagi 2 tahun. Dan kita sebagai user, kita kena bersedia lah untuk berhadapan benda ni kan. Sebab ini adalah perubahan culture. Benda ni memang tak best untuk kita, tapi kita kena berhadapan juga dengan benda ni. Sebab yalah, ni teknologi kan, kita kena berubah. Lagipun aku rasa memang dah tiba masanya untuk kita buat perubahan ni. So adakah aku menyokong tindakan Apple dengan membuang kepala adapter dalam kotak tu? Yes, aku memang sokong. Tapi dalam masa yang sama juga ada benda yang aku tak sokong, macam aku cakap tadi tu, okay? Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Panjang aku membebel ni, aku tak tahu berapa minit dah video ni. Tapi macam biasalah, nama pun tak bebel kan, so aku bebel lah. Jadi kalau korang rasa video ni best, video ni bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.